saya ingin meminta bahawa pihak kerajaan pusat jangan lihat hanya dalam sudut politik, lihatlah dalam sudut kepentingan nasional, di mana syarikat pelabur asing telah menjadikan ia sebagai tapuk pelaburan utama, pilihan utama. Saya rasa di situlah adalah tempat yang paling sesuai untuk mendirikan institusi pengajian tinggi untuk jurutera dalam bidang khusus. Kerana selain daripada pendidikan atau pengajian tinggi, mereka boleh mendapat latihan praktikal secara langsung daripada syarikat-syarikat yang bertapak di situ. Contohnya di Pulau Pinang, dianggap sebagai Silicon Valley Malaysia. Mengapa tidak boleh menubuhkan satu institut jurutera di mana pelajar boleh dapat latihan dan training secara langsung, di mana mereka boleh menambahkan skill set mereka supaya apa yang dibelajari boleh diaplikasi dengan serta-merta. Kerana bila kita lihat keadaan sekarang, sistem pendidikan sekarang, nampaknya kita terasing sekali. Apa yang kita belajar, bila kita pergi ke sektor swasta, macam tidak boleh diguna pakai. Mereka harus diberikan latihan semula, sekurang-kurangnya setahun, sebelum mereka boleh diserapi dengan sepenuhnya dalam syarikat tersebut. Oleh itu, saya ingin carankan, kalau kita hendak mengurangkan, if we want to quicken the learning curve dengan izin, adalah penting bahawa apa yang mereka belajari adalah relevan, ada kaitan secara langsung dengan keperluan teknologi syarikat-syarikat tersebut. Dan di sini dalam aspek pendidikan, sungguh pun pendidikan penting, tetapi kalau sekiranya dia tak ada nilai komersial, saya rasa ia tidak begitu berbaloi. So di sini saya ingin meminta sekali lagi bahawa kalau kita nak meningkatkan daya saing, adalah penting bahawa kita mengenal pasti dan mengakui kelemahan yang wujud dalam sistem pendidikan. Kita pun mesti keep up to date, mengemaskinikan diri sendiri. Apakah teknologi baru yang relevan? Satu lagi perkara tentang memperkasakan kapasiti ialah tentang usaha kita untuk membolehkan golongan hawa atau wanita memainkan peranan yang penting. Dan tentulah jumlah wanita yang berpendidikan tinggi dan memainkan peranan saya rasa telah bertambah. Malah kalau kita lihat di perkhidmatan awam, sungguh pun lebih daripada 53% adalah golongan lelaki. Tetapi bilangan yang memegang jawatan penting sekarang kita boleh lihat kebanyakannya datang daripada golongan wanita. Dan oleh itu kita harus memberikan ruang kepada mereka, dan kita alu-alukan usaha untuk mendirikan kreche ataupun tempat asuhan supaya ibu bapa atau ibu mereka boleh pergi bekerja. Dan di sini mungkin tak ada kaitan langsung, tapi saya rasa saya harus sebut tentang isu ini yang saya rasa mengganggu banyak perasaan rakyat Malaysia, iaitu malapetaka yang dialami oleh gadis-gadis Penan di Sarawak, di mana mengikut siasatan yang dibuat oleh pihak kementerian sendiri mengakui bahawa gadis-gadis yang belum cukup umur 16 tahun dirogol oleh pekerja-pekerja syarikat-syarikat balak. Tan Sri Yang Dipertua, kita semua ada anak perempuan, kita jaga mereka daripada kecil hingga besar dan memastikan mereka dalam keadaan selamat. Dan saya rasa sebagai bapa kita tahu perasaan kalau ada apa-apa berlaku kepada anak-anak perempuan kita. Dan bila kita baca dalam surah khabar, gadis yang hendak pergi ke sekolah terpaksa tumpang kenderaan pekerja-pekerja balak dan setiap hari menghadapi risiko dirogol, saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Ini bukan sahaja memalukan negeri Sarawak,
tetapi memalukan satu Malaysia. Dan saya ingin mengecam dengan sekeras-kerasnya tindakan sedemikian, sehingga sekarang kita tidak lihat apa tindakan yang diambil ke atas perego-perego tersebut. Janganlah berulang lagi apa yang dihadapi oleh saya. Bila saya nak membela gadis yang dirogol, perego terlepas, saya pula disumbat penjara. Kita tak mau perkara seperti ini berulang di Sarawak. Dan sekiranya kita tak boleh membela anak-anak gadis yang cukup umur, jangan cakap satu Malaysia. Ini satu perkara yang memalukan sekali. Sekali lagi, Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin meminta, ambillah perhatian serius dalam skandal seperti ini. Janganlah, do not be in denial mode dengan izin, kerana ini adalah satu perkara penting. Gadis-gadis yang terdedah dengan risiko rogol setiap hari, sehingga ada yang hamil atas jenayah seperti ini, dan sehingga sekarang tak ada sebarang tindakan diambil. Dan apa yang lebih mendugacitakan ialah masih ada pihak yang cuba menafikan kejadian seperti ini. Sungguh pun telah disahkan oleh pihak kementerian bahawa ia telah berlaku. Di sini saya harap bahawa kita janganlah lihat dari sudut partisan. Kita harus lihat dari sudut kemanusiaan dan hak wanita. Dan saya percaya semua pihak ingin memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa tersebut. Yang pertama, memastikan penjenayah tersebut ditangkap, ditahan dan didakwa ke mahkamah. Yang kedua, membela nasib gadis-gadis tersebut supaya mereka tidak perlu menghadapi risiko dirogol kerana hendak pergi sekolah. Kalau tidak, saya rasa perkara ini bukan sahaja memalukan Sarawak dan Malaysia, tetapi akan menghampakan rakyat Malaysia. Kerana kalau keselamatan yang begitu asas ini tak dapat dijaminkan, apa maknanya perbelanjaan yang begitu besar untuk pasukan keselamatan kita? Minta laluan sikit, Yang Berhormat. Tanggapan, sila. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih, Tan Sri Yang Tua. Saya sungguh tersentuh hati apa yang diucapkan Yang Berhormat. Bagaimana kesungguhan Yang Berhormat sebagai orang yang kalau kira dari segi agama bukan orang Islam, tetapi sungguh prihatin terutama pada nasib wanita-wanita yang saya rasa seharusnya diambil perhatian oleh pemimpin-pemimpin UMNO, khususnya pemimpin Barisan Nasional yang beragama Islam khususnya. Jangan kita melihat dengan bukan sahaja gadis penan, kita melihat di bandar-bandar bagaimana wanita dieksploitasikan dalam berbagai bentuk. Bukan sahaja di segi maruahnya, bagaimana kita melihat menjadi bahan-bahan iklan, dan kita lihat bagaimana didedahkan dalam media wanita dijadikan tempat pusat-pusat hiburan, sebagai tempat menjadi hiburan kepada kaum lelaki di tempat-tempat yang sangat tidak bermaruah, tapi tidak ada tindakan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Jadi saya ingin minta pandangan Yang Berhormat, apakah pandangan Yang Berhormat sebenarnya ke dalam isu ini? Sebenarnya kerajaan Barisan Nasional adalah bertanggungjawab penuh terhadap maruah wanita yang dicemar di seluruh negara. Minta berjelas pandangan. Bantuan dari Yang Berhormat Ampang. Sama juga kita lihat ada seorang wanita exco yang telah diancam, dirogol oleh, dari siapa? Mungkin minta YB Ampang untuk berikan bantuan sikit. Terima kasih. Dalam isu yang mana Exco Kerajaan Selangor, seorang wanita telah dicabar oleh sekumpulan lelaki yang mau mencabar beliau, mengugut beliau untuk merogol beliau sekiranya teruskan dialog dalam isu pemindahan kuil, yang mana tidak ada satu tindakan pun yang diambil terhadap mereka yang jelas dalam rekaman berita video, dan juga jelas ketika itu mereka melontarkan kata-kata yang durjana, dan ketika itu pihak polis pun ada dan tidak mengambil tindakan. Terima kasih.
Yang berhormat dari Ampang. Nah, di sini kita sekali lagi meminta tindakan diambil. Kalau ada pita video telah merakamkan dengan begitu jelas ada seorang ahli esko wanita diugut, dirogol, saya rasa itu tidak boleh diterima langsung. Dan sekiranya tidak ada sebarang tindakan diambil, saya rasa ini bukan sahaja menunjukkan bahawa tidak hormati golongan wanita di Malaysia, tapi juga tidak hormati kaum lelaki yang menjadi rakan kongsi hidup wanita.